Okey, baik, kita teruskan. Tadi maaf ya, saya terpaksa buat video yang kedua. Okey, untuk gambar rajah blok macam saya terangkan tadi, yang asas dia tadilah ada input, ada proses, ada output. Okey, ini adalah beberapa contoh tentang gambar rajah blok lah. Okey, bagi kereta kawalan jauh. Okey, dia ada input dia. Okey, nampak tak ni? Input, proses dan output. Okey. Bagi input, ini panel kawalan tanpa wayar. Ini bagi kereta kawalan jauh lah. Kemudian dia ada proses. Okey, dia ada mikro pengawal kat sini. Okey. Kemudian isyarat yang diterima daripada bahagian input tadi tu, daripada panel kawalan ni pergi kepada pada mikro pengawal. Kemudian setelah diproses isyarat tersebut, dia akan dihantar ke bahagian output. Bahagian output Okey, di mana di output kita ada pemacu motor dan juga motor AT. Okey, pemacu motor dan motor AT. Dan hasil dia adalah roda akan berputar. Okey, roda akan berputar. Ini adalah gambar rajah blok bagi kereta kawalan jauh. So, kereta roda akan putar, nanti kereta tu akan bergerak lah. Selagi roda tu tak berputar, dia tak bergerak lah. Okey. Kenapa roda ni berputar? Apa yang menyebabkan roda ni berputar? Apabila dia menerima isyarat daripada panel kawalan tanpa wayar ni. Menerima isyarat, kemudian isyarat diproses, kemudian dihantar. Okey, dihantar untuk menghasilkan putaran roda ni. Itu untuk kereta kawalan jauh. Okey, next. Okey, bagi pintu gelangsa automatik, ini contoh yang kedua yang saya nak tunjuk kat sini. Okey, contoh yang kedua. Ada macam biasa, input, proses, output. Okey. Input dia, isyarat yang diterima ialah pergerakan objek atau benda hidup manusia. Isyarat diterima melalui penderia gerakan ataupun melalui sensor. Okey. Sensor ni akan menerima isyarat iaitu gerakan manusia ataupun gerakan objek. Okey, hantar ke bahagian proses. Dan diproses, ada mikro pengawal yang memproses isyarat yang diterima tadi. Kemudian isyarat tersebut akan dihantar ke bahagian output. Okey. Di output ada komponen motor AT, takal dan tali sawat dan pemacu motor. Okey. Ini ada takal dan tali sawat di bahagian output ni, komponen dia. Macam tadi kereta kawalan jauh, dia tak ada takal dan tali sawat sebab dia tak buka. Dia tak buka dan tak tutup, dia tak ada pergerakan. Cuma roda dia akan putar. Macam ini, pintu gelangsa automatik ni, dia ada komponen tambahan iaitu takal dan tali sawat. Ada motor AT dan pemacu motor. Hasil dia adalah, hasil output dia ataupun hasil keluaran dia adalah pergerakan pintu tu. Sama ada pintu tu buka ataupun pintu tutup. Pintu buka apabila ada orang lalu ataupun objek lalu. Dan selepas tak ada orang ataupun tak ada objek, pintu tu akan ditutup lah. Okey. Bagaimana pintu ni terbuka dan tertutup? Apabila dia terima isyarat daripada sini, daripada input ni, bahagian input ni. Okey, faham? Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh personal message saya lah. Okey, itu untuk pintu gelangsa automatik. Yang ni macam kita jumpa di pasaraya kan. Okey, next kita tengok. Okey, contoh bagi gambar rajah blok mesin basuh automatik. Yang saya terangkan ni ialah untuk mesin basuh automatik. Okey, automatik. Baik, dia ada bahagian input, ada mode pilihan, ada penderia, ada sensor. Okey, mode pilihan yang atas lah, kita nak cepat ke, nak speed ke, nak basuh ke. Kita pilihlah dekat mesin basuh tu.
Kemudian bahagian proses, yang ni memang tak berubahlah, dia ada mikro pengawal. Okey, yang akan memproses isyarat yang diterima ni dah daripada bahagian input ni. Okey, apabila diproses isyarat tersebut, isyarat itu dihantar ke bahagian output. Ada motor AU, ada takar dan tali sawat, ada pemacu motor. Okey, komponen yang ada sini inilah. Okey, kemudian hasil dia adalah drum akan berpusing. Bila drum berpusing, barulah baju kamu tu dapat dipasanglah. Okey. Kamu perhatikan dia ada arrow kat sini. Arrow ni menunjukkan pergerakan ataupun aliran proses yang berlaku lah sampai daripada input ke proses, kemudian daripada proses ke output, dan daripada di output ni dia tunjuklah apa yang berlaku. Okey, faham? Okey, sekarang ni saya nak test kamu punya kefahaman. Okey, cuba buat soalan ni. Okey, rajah 1 menunjukkan palang automatik yang merupakan suatu produk mekatronik. Ingat, produk mekatronik ada 4 elemen: mechanical, elektrik, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Saya ulang. Mechanical, elektrik, elektronik, pandai, dan satu lagi adalah kawalan pengatur caraan. Okey. Arahan dia di sini ialah lakarkan gambar raja blok bagi menunjukkan ataupun bagi menerangkan fungsi elemen mekatronik bagi palang automatik. Okey, saya nak kamu buat dua perkara di sini. Yang pertama, saya nak kamu buat komponen mechanical yang komponen mekatronik yang ada dalam pintu palang automatik ni satu. Okey, tugasan dia yang pertama komponen mekatronik. Yang kedua, gambar rajah blok. Okey, yang kedua gambar rajah blok. Saya nak kamu buat gambar rajah blok tu ya. Okey. Faham Kalau ada apa-apa masalah boleh mesej dengan saya lah. Okey. Okey, tamat sudah kelas kita hari ini. See you di next class. Bye. Stay at home. Sayang kamu semua.